Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam program weekly Al-Quran Weekly yang dianjurkan oleh Pertubuhan Ikram Kubang Pasu untuk kita sama-sama mempelajari makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dan seperti biasa, kita sambung surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr, insya-Allah kita akan baca ayat yang ke-8. Jadi sebelum kita mulakan program Al-Quran Weekly ni, kita bersedia dengan Al-Quran dan terjemahan. Dan terima kasih kepada muslimin-muslimat, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama mengikuti program ini pada setiap minggu. Dan terima kasih kepada Pertubuhan Ikram Kubang Pasu yang telah menyediakan program ini. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan kita membaca ayat yang ke-8 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bika nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Hashr ayat yang ke-8. Juzuk yang ke-28. Surah yang ke-59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, alhamdulillah
kita sudah sampai pada ayat yang ke-8. Seperti mana yang kita maklumi bahawa surah-surah dalam bahagian terakhir Quran ini kebanyakannya menjelaskan tentang akhirat. Jadi untuk selamat di hari akhirat, mestilah kita dengar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam surah Al-Hashr ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak menjelaskan kepada kita tentang golongan Yahudi Bani Nadir yang telah mengingkari perjanjian, dan akhirnya Rasulullah SAW telah halau mereka keluar daripada Madinah dengan hanya boleh bawa satu muatan seekor unta sahaja. Jadi semua peninggalan mereka itu diklasifikasikan sebagai harta faid, iaitu harta rampasan yang diambil kerana tidak berlaku sebarang peperangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan kepada kita dalam ayat yang ke-7 sebelum ini, iaitu cara-cara pembahagian harta faid ini, iaitu pembahagiannya falillah walir rasul, untuk Allah dan untuk Rasul. Ini para ulama jelaskan ialah berkaitan dengan pentadbiran, urusan pentadbiran seperti membangunkan masjid dan sebagainya. Dan kepada golongan yang lain, walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, diagihkan kepada mereka supaya harta kekayaan ini tidak berlega kepada orang-orang tertentu sahaja. Kepada harta ghanimah pula ialah harta peperangan juga, tapi melibatkan perang. Tapi harta faid, harta yang dapat tanpa melibatkan peperangan, ada bahagian-bahagian kepada golongan-golongan tertentu. Dan Allah jelaskan dalam pembahagian harta faid ini juga perlu dengar daripada arahan-arahan daripada Rasul, tak boleh pandai-pandai sendiri. Maknanya sebarang penjelasan daripada Rasul berkaitan dengan cara-cara pengagihan, peraturan, undang-undang itu perlu diikuti, didengari. Maknanya dalam perkara agama ini kita perlu ikut syariat, ikut wahyu, ikut Allah dan ikut Rasul. Tak boleh ikut hawa nafsu kita sendiri. Jadi pada pagi ini kita akan baca ayat yang ke-8 ini. Ayat yang ke-8 ini iaitu ayat yang memberi bentuk pendetilan, takhsis ba'da ta'mim, maknanya pengkhususan setelah disebut pembahagian secara umum, Allah khususkan lagi. Maknanya di Madinah tu orang miskin ramai, banyak, tapi yang lebih berhak untuk mendapat harta faid ini Allah beritahu, maknanya al-fuqara ini ialah lebih-lebih lagi lil fuqara'il muhajirin. Tengok ayat 8 tu, maknanya Allah khususkan kepada fuqara, golongan miskin di kalangan orang muhajirin yang lebih berhak, maknanya lebih-lebih lagi patut diberi, iaitu orang miskin di kalangan muhajirin, iaitu orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Sebab apa mereka patut bagi? Allazina ukhriju min diyarihim, yang telah diusir keluar dari kampung halamannya. Maknanya mereka diusir secara paksa keluar daripada Mekah. Wa amwalihim, dan harta bendanya. Maknanya mereka tinggal harta benda. Mereka tinggal kampung halaman mereka tinggal harta benda mereka kerana berhijrah ke Madinah. Mereka patut dapat dalam pembahagian harta faid ini, harta faid ini. Dan mereka datang ke Madinah ini
bukan hijrah semata-mata, tetapi yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka datang ke Madinah ini untuk mencari limpah kurnia daripada Allah dan keredaannya. Maknanya bukan berhijrah semata-mata, tetapi berhijrah untuk bantu Rasul dalam mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka nak mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaannya, serta wa yansurunallaha wa rasulah, serta mereka datang untuk menolong, untuk bantu Allah dan Rasulnya. Bantu Allah dan Rasulnya. Bantu Rasul ni maknanya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka berhak untuk dapat harta fai. Ulaika humus sadiqun. Mereka itulah, maknanya golongan muhajirin yang sanggup berhijrah, tinggal kampung halaman, tinggal harta benda ini. Mereka itulah Allah beritahu kepada kita yang baca Quran ini, humus sadiqun, orang-orang yang benar iman dan amalnya. Maknanya golongan yang betul-betul jujur, golongan yang betul-betul benar dalam kehidupan beragama, kehidupan beragama. Itu huraian pendetilan kepada fakir, golongan fakir yang pertama, iaitu yang berhak, lebih-lebih lagi yang berhak dapat harta faid di kalangan orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ayat yang ke-9, iaitu fakir jenis yang kedua ni, iaitu wallazina tabawwa'ud dara, dan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah. Maknanya yang berhak juga dapat harta faid dalam perbahagian harta faid ini ialah orang-orang Ansar yang menyediakan tempat hijrah. Mereka telah mendiami Madinah, mereka sediakan tempat hijrah untuk orang Mekah datang. Itu maksudnya tabawwa'ud dar, menyediakan tempat hijrah kepada orang-orang muhajirin. Wal iman, serta beriman sebelum mereka, maknanya serta sudah memiliki iman. Sebelum orang-orang muhajirin itu datang, orang Madinah itu sudah ada iman, sudah beriman. Itu sebab Allah beritahu wal imana min qablihim, serta sudah memiliki iman sebelum mereka, sebelum kedatangan orang muhajirin. Itu sifat orang Ansar. Sifat yang seterusnya ialah yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini sifat yang kedua. Mereka mengasihi, menyayangi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Maksudnya mereka sangat menyayangi, sangat mengasihi orang-orang yang berhijrah, orang muhajirin yang datang ke Madinah. Mereka sangat sayang. Itu huraian kepada yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah beritahu lagi wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan tidak ada pula dalam hati mereka, iaitu hati orang-orang Ansar ni, perasaan berhajatkan. Hajatan di sini dalam tafsir Nasafi menjelaskan hasadan. Maknanya tidak ada dalam hati mereka hasad dengki. Hasad dengki. Tafsir Nasafi kata hajatan di sini ialah hasad dengki, keperluan, dengki. Kalau orang Mekah dapat lebih daripada kita, mereka tak ada perasaan itu pun. Tidak ada dalam hati mereka perasaan hasad dengki ataupun berhajatkan apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Jadi apa itu memberi makna mimma utu. Mimma utu itu ialah harta ataupun apa saja yang Nabi bagi kepada mereka, mereka tak pertikai pun. Kerana mereka tak ada langsung dalam hati perasaan hasad dengki. Ini sifat
golongan Ansari. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita juga sifat-sifat ini. Itu sifat-sifat yang baik ini. Allah cerita salah satu. Dan sifat Ansarin juga wa yu'siruna ala anfusihim, dan mereka juga mengutamakan orang-orang muhajirin yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Tengok, maknanya orang Madinah ni memang mengutamakan orang muhajirin lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka tu susah. Mereka pun bukan kaya sangat, susah. Jadi dalam pembahagian harta faid, kalau Rasulullah bagi kepada muhajirin, mereka kata bagi dulu, bagi kepada muhajirin, kami tak apa. Tengok, ini adalah satu sifat yang baik. Maknanya mengutamakan orang-orang muhajirin lebih daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan, susah, menderita dan sangat-sangat berhajat. Mereka pun bukan kaya sangat, tapi mereka mendahulukan orang-orang muhajirin. Dan ayat seterusnya, wa man yuqa syuhha nafsihi, Allah beritahu kaedahnya ialah, dan ingatlah sesiapa sahaja yang diselamatkan daripada sifat menyayangi harta. Mana syuhha ni, syuhha tu semua orang ada, tak boleh elak. Syuhha ni maknanya sayang kepada harta, semua orang ada. Tapi syuhha ini dia lebih rendah daripada bakhil. Lebih rendah daripada bakhil. Bakhil ni maksudnya dia kedekut. Bakhil tu kedekut. Mana kedekut tu, bakhil tu biasanya digunakan untuk perkara-perkara maksiat. Kita kena ada satu neraca untuk kita faham. Kalau sifat bakhil tu selalunya untuk perkara maksiat. Contohnya ialah dia tidak belanja benda yang wajib dia belanja. Perkara yang sepatutnya dia kena belanja, dia tak belanja. Itu dipanggil bakhil. Dipanggil bakhil. Tetapi kalau seseorang itu perkara yang wajib, yang sepatutnya dia belanja, dia telah belanjakan, dia bukan bakhil. Tetapi ada lagi harta-harta yang dia ada. Jadi harta yang dia ada tu dia tak bagi, tak apa, sebab dia bukan wajib. Sebab lebihan-lebihan daripada zakatnya, daripada nafkahnya dan sebagainya tu, ada lagi lebihan. Jadi lebihan-lebihan itu dia rasa sayang. Jadi dia rasa sayang itu dipanggil syuhha. Dan semua orang ada benda ini. Semua orang ada benda ni. Walaupun kalau dia tak bagi pun tak apa. Maknanya tak wajib dia bagi pada orang lain sebab dia dah selesaikan. Dia bukan bakhil. Jadi Allah beritahu kalau seseorang itu diselamatkan daripada sifat menyayangi harta, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Seperti mana orang-orang Ansar memiliki sifat-sifat ini. Jadi mudah-mudahan kita semua yang baca daripada Quran, kita tidak ada hasad dengki dan kita juga tidak ada bakhil. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat-sifat menyayangi harta benda yang tak sepatutnya. Perkara-perkara yang wajib sepatutnya kita bagi, tapi kita tak bagi, itu dipanggil bakhil. Jadi syuhha ni lebih rendah daripada bakhil. Semua orang ada, tapi kalau Allah selamatkan kita, maknanya kita akan jadi golongan yang berjaya. Ini dua golongan yang Allah senaraikan patut dapat harta faid, kerana mereka memang muhajirin yang tinggal negeri, tinggal harta, datang ke Madinah. Manakala orang-orang Madinah sendiri dia punya sifat mendahulukan orang muhajirin lebih pada diri mereka sendiri, dan mereka boleh untuk diberi. Mana daripada miskin-miskin yang lain tu, lebih-lebih lagi Allah kata dalam pembagian harta faid ini diutamakan kepada golongan ini. Seterusnya, golongan ayat yang ke-10 ini ialah orang lain. Daripada orang lain ni termasuk kita lah. Maknanya
bukan jenis Muhajirin, bukan jenis Ansar. Mana golongan selepas itu, golongan yang ketiga ini. Golongan yang ketiga maknanya orang lain yang datang selepas Muhajirin. Selepas Muhajirin, selepas Ansar ni, ulama tafsir kata setelah berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah dan menjadi negara Islam, mana bila Mekah jadi negara Islam ni tidak ada hijrah lagi, orang Madinah pun tak dibenarkan berhijrah ke Mekah, orang Mekah pun tak dibenarkan berhijrah ke Madinah sebab telah menjadi negara Islam. Negara Islam kena duduk di situ. Tetapi orang-orang yang selain daripada mereka ini yang orang kata apa, datang ke Madinah, datang ke Madinah, ataupun ulama tafsir kata semua sekali umat Islam yang ada di akhir zaman ini, tetapi mempunyai kefahaman seperti mana kefahaman Ansar dan Muhajirin, juga termasuk dalam ayat yang ke-10 ini. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam ayat yang ke-10 ini. Wallazina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka, maknanya yang datang selepas pembukaan kota Mekah. Mereka datang ke Madinah. Yaqulun, mereka berdoa dengan berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang mendahului kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ghillan, perasaan hasad, dengki dan dendam, lillazina amanu, terhadap semua orang-orang yang beriman di zaman kami. Tengok, maknanya kita yang umat akhir zaman ini, kalau ada sifat macam ni, kita tetap akan selamat. Sebab itu ulama menjelaskan ghillan di sini bukan hanya setakat sifat dengki, tetapi termasuk ta'assub kepada kumpulan mereka, ta'assub kepada kaum mereka, itu juga kita minta jauh. Kalau umat Islam akhir zaman ada sifat ini, maka kita juga akan berjaya seperti mana orang Muhajirin dan Ansar yang Allah sebutkan ayat sebelum itu. Jadi sifat dengki tak ada, termasuk sifat ta'assub juga tak ada. Tengok dalam doa ini yang kita akan baca doa ini, dan kita mudah-mudahan bila kita baca lepas ni doa ni menjadi satu slogan kepada kita yang kita nak supaya kita di akhir zaman ini tidak ada hasad dengki sesama kita, dan kita tidak ada sifat ta'assub, yang mana semua ini tak akan memberi kejayaan kepada kita semua. Rabbana, tengok doa mereka lagi, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan. Maknanya amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu, amat menyayangi lagi maha mengasihani, maha mengasihani. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, dan juga sifat-sifat golongan yang kemudian, termasuk kita semua. Sekiranya ada sifat-sifat ini, maka kita juga menjadi mengikut jejak langkah golongan Muhajirin dan Ansar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak jelaskan kepada kita bahawa sifat-sifat ini akan diperolehi oleh mereka yang hidup untuk agama saja. Maknanya kalau kita hidup kita untuk agama, maka kita juga akan diberi sifat-sifat seperti ini. Tetapi kalau kita ada kepentingan-kepentingan lain, maka tak ada. Sebab itu akan berlaku macam-macam.
hasad dengki sama sendiri, bergaduh sama sendiri dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Dan bila kita baca ayat 10 ini, kita kena tengok dalam diri kita sebagai umat akhir zaman yang kita kena ada sifat-sifat ini. Jangan hasad dengki, jangan ta'assub dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita sifat-sifat yang baik ini. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung ayat yang ke-11, iaitu tentang golongan munafikin yang tak selamat. Golongan munafikin. Kita tengok Allah asingkan cerita dengan cerita sebelum itu. Cerita sebelum itu cerita tentang muhajirin, tentang ansar, dan ayat yang ke-11 mula start cerita tentang golongan munafikin yang kita akan tengok satu persatu. Kalau kita juga ada sifat-sifat begini, maka kita pun tak akan selamat. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca hari-hari sentiasa mengajar kita, sentiasa ajak kita supaya kita dapat betulkan kesilapan-kesilapan kita dan kita juga dapat buat persiapan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu untuk pagi ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan page Pertubuhan Ikram Kubang Pasu. Mudah-mudahan program ini dapat terus berjalan sampailah kita dapat khatam 30 juzuk Quran ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita semua. Jadi terima kasih semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua.